السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وبنية القبول والحصول المأمول، وبنية الشفاء من كل الأمراض، وبنية القضاء حوائج الدنيا والآخرة، وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله صحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang besar Tuan Pengerusi Surau dan juga seluruh ahli jawatan kuasa, yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal serta muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat bertemu pada malam ini, insya-Allah, bagi kita menyambung pada bacaan kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada bab taubat saja dah. Bab taubat. Dan ketahui olehmu bahawasanya mendegah daripada taubat itu. Okey. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbil alamin. Dan ketahui olehmu bahawasanya yang menegah daripada taubat itu israr. Yang menegah daripada taubat itu iaitu israr. Israr itu apa? Artinya tetap mengerjakan maksiat, dan adalah sebab bagi israr itu 4 perkara. Israr itu apa? Tetap mengerjakan maksiat. Asas pada taubat iaitu nak meninggalkan maksiat. Kan? Taubat ni dia kena tinggal, kita sebut itu. Dia kena tengik menyesal, dia kena tinggal, dan dia berazam tidak mengulangi kembali akan perbuatan maksiat dia. Tapi dia ada satu penyakit yang namanya israr. Israr ni apa? Dia tak boleh tinggal. Dia akan mengulang-ulang pada berbuat maksiat. Maknanya dia tidak boleh buat, dia tak berbuat taubat lah. Kan? Berlawanan pada taubat. Taubat ni dia kena tinggal. Tapi bila dia tak boleh nak tinggal, dia tak jadilah taubat tu. Dia dipanggil israr. Israr ni apa? Tetap ataupun dia sentiasa melakukan maksiat. Okey, dia tu. Dia tetap melakukan maksiat. Baik. Dan dia kata apa? Artinya tetap mengerjakan maksiat, dan adalah sebab bagi israr itu 4 perkara. Dia nak bahaskan di sini, iaitu sebab apa berlakunya israr. Sebab apa terjadinya yang dinamakan penyakit israr ni. Di antaranya yang pertama, bahawasanya siksa yang dijanjikan itu bertangguh, dan tabiat manusia itu bermudah-mudah ia dengan barang yang tiada tunai. Maka artinya bahawa berfikir ia, maka ubatnya bahawa berfikir ia
supaya mengetahui ia akan bahawasanya tiap-tiap barang yang akan datang itu hampir ia, dan jauh itu barang yang tiada datang seperti yang telah lalu. Yang pertama dia kata sebab bagi Israr, iaitu apa? Bahawasanya siksa Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah janjikan kepada manusia itu bertangguh, ataupun Allah lewatkan siksa-siksa yang Allah janji tu. Allah lewatkan. Jadi bila dia lewatkan ni, benda yang kita tak nampak, bila yang tak tunai tu, manusia ni dia akan rasa lega, okey tak apa kan, aku buat salah pun. Dia kata, kalau kata saya salah, apa Allah tak balas apa-apa? Dia boleh buat macam tu kan. Dia boleh buat mempermainkan. Sedangkan dia tahu benda dia salah, tapi dia nak menunjukkan hujah dia tu betul. Ni lagi teruk dah panggil ni. Dia tahu benda dia salah, dia nak abang kata dia betul. Kalau kata saya salah, dia kata, kenapa Allah tak turun bala kat saya? Dia tadi menunjukkan saya betul. Dia pusing betul. Padahal dia tahu dia salah. Ni lagi teruk panggil ni. Ni dia ada ni, manusia panggil macam tu. Dia rasa dia betul. Kenapa? Kerana tidak datangnya hukuman, kerana tidak ada siksa Allah. Bila bertangguhnya pada siksa tu, manusia ni dia rasa okey lah kan. Dia tak ada apa, dia buat maksiat pun tak apa, relax. Dia kata Allah tak ada apa-apa, nanti tunggulah tengok macam mana kan. Dia duk rasa macam tu. Maka dia bersifat bertangguh tu, bertangguh pada janji Allah Ta'ala. Bertangguh pada janji Allah tu bukan tidak tertunai. Dia sekadar ditangguhkan oleh Allah SWT atas sifat kasihnya Allah, atas sifat rahmatnya Allah, atas sifat rahimnya Allah, atas sifatnya Allah ni maha pengampun. Allah bagi peluang kepada manusia ni. Dan tabiat manusia itu bermudah-mudah ia dengan barang yang tiada tunai. Jadi manusia ni bila benda yang hutang, bila benda yang bertangguh, dia rasa mudah. Dia rasa mudah. Manusia, sifat manusia ni kan, dia rasa tak apa kan, tak payah taubat lagi, tak apa, tunggu dulu tunggu pencen pencen. Relax kan. Allah Maha Pengasih kot. Dia punya bahasa budak-budak lah ni kan. Jadi macam tu dia kata, dia manusia dia akan pick up macam tu. Jadi dia kata macam mana kita nak ubati penyakit ini? Maka ubatnya bahawa berfikir ia. Maka kita kena fikir, kita kena faham, kena reti. Iaitu apa? Supaya mengetahui ia bahawasanya tiap-tiap barang yang akan datang itu hampir ia. Kan kita kata tadi, hukuman pada satu-satu dosa ni bertangguh. Bila ditangguhkan oleh Allah, kemudian kita ni semakin hampir ataupun semakin jauh daripada benda yang dijanjikan Allah. Maknanya semakin hampir, kerana kita perjalanan kehidupan kita semakin ke depan. Benda yang bertangguh tu dia akan main di depan ni, kita semakin pergi ke depan. Makanya semakin hampir kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya pada asas dia kena faham macam tu. Kita ni semakin hampir pada janji Allah. Janji Allah tang mana? Tu qada qadar kita lah. Hak mananya Allah letak pada kita, mati kita bila dan sebagainya, kiamat dan sebagainya, dan kemudian sampailah kepada barzahnya, kemudian sampai kepada kita ni nanti akan datang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan berhimpun pada satu tempat yang disebut sebagai mahsyar. Itu semua tu dia akan datang pada kita. Dan kita semakin menghampiri pada perkara itu sebenarnya. Bila mana hari berlalu tu masuk, kita makin dekat kita kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Itu kita kena fikir sebenarnya. Kita kena mengerti benda tu. Bila kita merasa benda tu semakin hampir, barulah kita akan jadi kalut sikit lah. Sopa kita duk periksa dulu lah. Tentu bukan tak periksa, duk mengaji dulu. Makin dekat periksa, makin pulun baca. Jauh dulu, haram tak baca apa pun. Duk buat main dia. Duk main, duk berapu tuan-tuan. Mari esok lusa nak periksa, baru kelang kabut cari nota, baru kelang kabut dah ni. Ni tuan-tuan nak. Kita lah tu. Tuan-tuan pun lebih kurang saya juga sama. Kan? Jenis last minit ni tuan-tuan. Dalam nak masuk dewan periksa baru nak tengok lagi tuan-tuan. Tu dia tu. Yang paling hebat sekali tuan-tuan, dalam dewan periksa dia duk ulang kaji lagi. Itu lagi hebat. Itu dia punya ni lah. Jadi kita nak sebutnya bila mana semakin hampir, manusia ni dia akan jadi kelang kabut. Dia akan jadi cepat-cepat dia nak buat satu perkara tu. Maka kita kena faham, kita kena mengerti bahawa kita semakin hampir pada barang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tiap-tiap orang yang berbuat dosa. Kan Allah sebut dah.
Kan Allah sebut pada apa? Pada kita memberi amaran. Dengan amaran-amaran yang banyak di dalam Al-Quran berkaitan dengan orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum ta'lamun. Apa tu? Tuan-tuan saja nak test ni. Saya pun lupa. In kuntum ta'lamun, kerana ayat seterusnya tu apa dah? Baru lupa apa tu? Kacau tuan-tuan dah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Allah bagi amaran kepada orang-orang yang mana mereka ini tidak mampu, tidak nak mau percaya kepada apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada Rasulullah. Allah cabar bawa mari satu surah yang seumpama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak akan mampu. Fa illam sesungguhnya kamu tidak mampu, dan memang selama-lamanya kamu tidak akan mampu buat sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bersedialah dengan apa? Dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan, yang menjadi bahan bakar dia, iaitu apa? Manusia dan batu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan untuk apa? Uiddat lil kafirin, kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tak mahu menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni orang yang ingkar pada janji Allah. Bahan bakar dia apa? Bakar manusia dan juga batu-batu. Sopa kita duk bakar barbecue lah. Barbecue ke? Sebut babi ni pelik sikit tak? Barbecue. Rasa lah tuan-tuan. Kita duk bakar tu dengan arang, dengan apa kan? Nanti bahan bakar manusia ni Allah janjikan dah, iaitu manusia dan batu-batu berhala yang menjadi sembahan kepada golongan-golongan yang tidak beriman ni, bakar dalam tu sekali. Itu janji Allah. Dan kita kena ingat, barang yang dijanjikan oleh Allah ini pasti akan sampai. Itu di akhirat. Hak dunia pun kadang-kadang ada juga. Apa yang Allah janji dunia pun ada. Cumanya adakah kena hari ini ataupun tidak saja. Jadi kita kena ingat itu ubat dia, kita nak jadi penawar pada penyakit ni. Ingat apa yang Allah janjikan pada kita. Di saat bila mana datangnya ajal pada kita, kita tak sempat untuk bertaubat kepada Allah. Maka sebagai kesimpulan pada ni, dia kata apa? Mari kita kenalah cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Dan bahawasanya mati ia lebih hampir kepada seseorang daripada tali sepatunya. Kematian itu sangat dekat kepada manusia. Lebih dekat daripada tali sepatu ni, tali selipar kita tu lah. Selipar dekat lagi daripada tali selipar kita pakai. Selipar pakai di kaki tu, dekat tak? Dekat. Tapi kematian itu lagi lebih hampir daripada tali sepatu yang kita pakai. Jadi kalau kita duk tambah umur tu, sebenarnya bukan panjang umur, kan? Umur tu semakin pendek kan? Kita rasa panjang umur tu, panjang pun pendek, semakin dekat pada kematian. Maknanya semakin pendeklah kehidupan kita tu. Kita dah meninggalkan pada kehidupan yang sebelum ni makin jauh, dan kita semakin menghampiri kepada kematian. Dan tiada mengetahui ia adakah hari ini akhir umurnya. Kemudian berfikir ia betapa penat ia bekerja seperti kerja sawah kerana takut ketiadaan makanan pada tahun hadapan. Dia bawa satu contoh kepada kita, tuan-tuan. Contoh ni, kita orang yang duk tanam padi. Orang tanam padi ni, tanam padi hari ni bukan nak makan esok. Bukan nak makan esok. Padi kurang-kurang berapa bulan? 6 bulan, 5 bulan, 3-4 bulan kot no. Kira paling lama, paling cepat pun 3 bulan no. 4 bulan lah. 3 bulan ni tak jadi apa lagi Tanam padi 3 bulan tak tentu boleh makan. 4 bulan lah boleh lah kot. 4 bulan habuan nak makan, tu pun kira cepat dah tu. Kira habuan nak makan. Maknanya tentu
tuan-tuan, kita buat persediaan tu untuk ke depan. Kenapa? Bukan kerana takut nak lapak ni. Lapak ni ada, beras ada di rumah. Tuan-tuan takut apa? Beras kita beli. Kan? Kau risau lagi sekali. Kan? Beras kita beli dia tak. Beras kita beli tu untuk kita makan hari ni, yang dekat-dekat ni lah. Nah, yang ke depan ni dia buat persediaan dengan apa? Dengan pergi yang bendangnya, yang pada mesinnya, yang kilang dan sebagainya untuk masa hadapan. Takut apa? Takut waktu depan nanti tidak ada beras, tidak ada makanan. Yang diusahakan hari ini untuk masa depan. Nah, begitulah kita ni tuan-tuan, taubat yang kita buat ni tuan-tuan, takut kita nanti di masa depan kita akan merasa kelaparan. Sebagaimana laparnya seseorang bila tidak mengusahakan makanan hari ini. Kalaulah tak tanam padi hari ini, kalau tak diusahakan hari ini, maka ke depan akan jadi lapar. Kalau tidak ada sumber makanan. Ada, kalau tak belah ayam hari ni, telur tak ada nanti. Contoh kan, telur ayam. Ada, kalau tak belah hari ni, jenuh nak pergi import tempat lain lah. Kan? Maknanya kena apa? Kena usaha hari ni, barulah boleh dapat ke depan. Tengok berapa bulan dia boleh bertelur, barulah dia boleh dapat. Kan tak? Nak cari telur segera jenuh tuan-tuan. Cari telur dinosaur. Kan tak? Jadi nak sebab apa? Untuk ke depan. Kalau tak usaha hari ni, depan nanti tuan-tuan akan jadi lagi teruk. Nak mai bulan puasa ni tuan-tuan, nak buat bahulu, berapa biji telur kena guna. Kan tak? Dalam keadaan begitu tuan-tuan, perlu diusahakan hari ni untuk depan. Dan begitulah kita ni tuan-tuan, untuk keselamatan di hari akan datang, kita perlu bertaubat pada hari ni, nak dapat keselamatan pada masa yang akan datang. Tu maksud dia. Kan? Itu yang dia habaq tu. Iaitu dia kata apa? Kerja seperti mana kerja sawah, kerana takut ketiadaan makanan pada tahun hadapan. Maka seperti menanggung ia akan penat bekerja kerana hendak melepaskan lapar tahun di muka. Tahun di muka tu tahun akan datang lah. Ya, seperti itu menyegerakan ia akan taubat kerana melepaskan siksa pada masa akan datang. Kerana lapar itu pun bertangguh juga. Lapar tu dia kata akan datang lah. Sebagaimana juga siksa yang Allah janji pun akan datang. Maka bila kita berfikir macam tu tuan-tuan, insya-Allah kita bersegera untuk bertaubat. Dia nak bagi supaya fikir je. Hak tu dia bawa analogi tu. Dan siksa api neraka lebih pedih daripada lapar itu. Tambah lagi tuan-tuan, api neraka tu lagi pedih takat pada lapar tu. Kita pun duk pulun cari duit hari ni, kita duk usaha hari ni supaya tak lapar masa depan. Lapar tu sikit sangat nak berbanding dengan siksa azab neraka Allah sediakan kepada orang-orang yang tidak beriman, munafik dan sebagainya. Lagilah berat nak banding dengan rasa lapar. Wallahu a'lam. Tu yang pertama. Sebab israf yang pertama. Yang kedua, israf bukan israf, israf. Israf ni dia membazir dah. Dia israf. Yang kedua, sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Tuan-tuan, maksiat ni sedap Buat maksiat ni memang sedap. Kesedapan. Maksiat ni dia memenuhi pada sifat apa? Dia memenuhi sifat nafsu dia. Dia kalau kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, benda-benda maksiat ni tuan-tuan, dia akan sesuai dengan nafsu. Nafsu suka. Kan? Kita pun rasa selesa dengan maksiat. Kalau kata dengan ibadat, kalaulah orang yang tak boleh menekan pada nafsu dia tak boleh mengalahkan nafsu dia, buat ibadat ni dia akan jadi rasa letih, dia rasa penat, dia rasa susah. Dia nak ikut benda yang lawan nafsu. Kalau nafsu dia kuat, dia keimanan akan rendah. Kalau iman kuat, nafsu dia akan rendah. Dia tak boleh selama. Saya walaupun nampak macam ni ustaz, tapi iman saya kuat. Dia tak boleh. Kan? Dalam keadaan dia duk hoha-hoha, dalam keadaan dia duk Blackpink ke apa sebagainya, dia kata saya tetap semayang, keimanan saya tetap kukuh. Dia nak jadi gitu. Kan? Kalau kata dia duk jadi hantu Blackpink ni, dia akan jadi, dia iman dia akan rendah. Dia akan sebaliknya, dia macam jungkir-jungkit lah. Dan hak mana tinggi dia duk atas, hak mana satu ni dia akan jadi rendah. Maka usaha kita hari ni apa? Iaitu nak merendahkan nafsu kita. Ni ada mari bulan puasa ni kan. Bulan puasa kan tengok pakat jadi baik belaka. Baik sekejap. Kan ada baik sekejap. Tu pun dengan kadang-kadang separuh masa yang bukan separuh dah lah ni. Minggu pertama ya. Kan? Bukan sini ya tu.
Tempat lain lah, tempat lain. Minggu pertama ada. Minggu pertama, tak percaya tengok tuan-tuan Dia ada 4 minggu, 4 fasa tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat kajian, buat kiraan pun tak apa kan. Bukan kita nak kata ke orang lah tuan-tuan, tapi itu hakikat dia. Jadi bila mana bulan puasa ni, nafsu dia rendah. Sebab apa? Nafsu ni lapar. Cara nak mendidik nafsu dengan kelaparan di antara dia. Jadi bila lapar ni tuan-tuan, Allah, pakat jadi baik dah kan? Pakat jadi baik dia nak tidur pun, dia nak rehat pun rehat di tikaf di surau. Lagi best kalau surau ada aircon. Kan? Dia tu dia berebut tu kan. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, dalam hal kadang bila nafsu kita lemah, kita akan keimanan tu kuat. Dan dia kata mana? Dan ubatnya. Sekarang ni kita jadi yang kedua, israr yang kedua ni, sebab sukar ni nak meninggalkan kesedapan dunia, apa keinginan nafsu ni payah nak tinggal. Dan ubat dia apa? Penawar dia bahawa berfikir ia bahawasanya jika doktor yang kafir menyebut baginya akan air sejuk penting bagi penyakitnya. Mana? Pantang. Pantang. Oh, bukan penting, pantang. Menyebut baginya akan air sejuk pantang bagi penyakitnya dan memberi mudarat oleh air sejuk itu akan dia, nescaya meninggalkan ia akan air sejuk itu. Ni tuan-tuan. Dan ni kita cuba fikir. Ayat sejuk ni tak sejuk, ayat biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Katalah seorang doktor, dia kata, doktor ni pula bukan kenal Tuhan pun. Doktor kafir yang tak pernah menyembah Allah, tak kenal Allah. Kita pi rawat kat dia, dia pun kata, oh pakcik, ustaz tak boleh minum air sejuk. Pantang dia kata, kalau minum pakai jahanam. Mari penyakit tu, penyakit ni kan memang bahayalah dia kata. Bahaya. Kita pun balik-balik buang, kalau boleh nak buang mati air. Tak mau langsung air sejuk. Kan, pasal apa? Doktor cakap kan, isteri ambil air sejuk bubuh atas meja. Oi, janganlah bubuh yang tu. Tengok pun tak mau. Pasal apa? Takut. Teruk sangat takut orang tua ni. Pasal apa? Doktor cakap. Alah, doktor tu bukan dia tahu apa. Jangan buat main doktor tu. Bila doktor cakap ni tuan-tuan, tak pilih apa pun. Makan batu pun dia makan batu. Contoh dah. Doktor kata makan batu ni boleh hilang kecil manis, cari batu makan. Contoh kan? Contoh apa hak depan bak ni? Kalau bak tu lah tuan-tuan laju kan. Pasal apa? Doktor bagi tahu. Tu kita dia nak ambil faham tu. Sekarang dia nak tengok apa dia abang. Sekalipun bersangatan ingin ia kepadanya, maka hendaklah mengetahui. Kalau sekalipun kita teringin nak makan air batu, nak teringin air sejuk, kan, memang teringin. Tambah bulan puasa ni pula tuan-tuan, Allah, kena air Bandung soda. Allah. Bandung soda memang sedap. Apa lagi satu Bandung yang paling syok ni, selasih. Tuan-tuan, Bandung selasih. Bulan puasa je dia ada, bulan tak puasa tak ada. Saya heran selasih tu pergi mana bulan tak puasa? Tak pernah orang buat. Ya, bulan puasa selalu kita jumpa. Contoh itulah. Maka teringin dia, tapi dia tetap meninggalkan. Kenapa? Kerana diberi amaran oleh doktor. Tu dia tuan-tuan. Baik, apa dia kata? Maka hendaklah mengetahui ia akan bahawasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih daripada doktor itu. Allah dengan Nabi ni lebih pada doktor tu lagi. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan makhluk. Allah yang mempunyai kuasa atas kita yang tidak ada kuasa. Bahkan Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW, membawa utusan yang diberikan oleh Allah bagi kita, bagi tahu pada kita. Kata lebih lagi lah pada doktor. Ya, doktor tadi yang dia bagi contoh tu, sebab apa dia kata doktor yang kafir? Kenapa? Doktor tu tak kenal Allah. Yang bawa utusan ni Rasulullah, yang memang daripada Allah. Allah yang ciptakan kita. Jadi dia kata hendaklah kita mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih daripada doktor itu. Dan siksa api neraka lebih pedih daripada mudarat kesakitan yang disebabkan air sejuk itu.
Jadi yang mana Allah bagi ingat, yang Allah bagi amaran, yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, sepatutnya kita terlebih yakin dan percaya, terlebih takut dan gentar kita berbanding dengan apa yang disebut oleh doktor tadi. Hak doktor tu sebut tadi pasti ke? Belum pasti. Doktor tu pun tak tahu. Sekadar kajian dia, ayak sejuk ni boleh jadi sekian-sekian. Kita pun balik cerita kat Tok Wan kita. Dia kata jangan minum ayak sejuk ni. Kata bahaya ni doktor abang. Dia kata aku 90 tahun minum ayak sejuk ni. Sopa orang tu kata rokok lah dah. Rokok membahayakan kesihatan Tok Wan. Aku umur 150 tahun dah. Nah, duk baluk rokok ni hang tahu, hang tak ada lagi aku baluk rokok daun ni. Sila-sila hang mati dulu pada aku. Nak? Nak kata apa? Dia nak kata apa? Yang mana doktor cakap tadi belum pasti. Yang belum pasti, itu pada kajian dia saja. Yang dia pun sendiri tak pasti asas kehidupan manusia, sakit pening manusia dia pun tak pasti. Yang datangkan sakit, yang datangkan kematian ialah Allah. Tapi bila mana amaran Allah, kan, kita kata satu benda yang diberikan oleh Allah SWT pada kita, kita pula rasa macam ragu-ragu pula. Kita duk bertangguh-tangguh pula. Sepatutnya terlebih lagi lah. Kan, siksa Allah tu terlebih pedih daripada sakit yang disebabkan oleh beberapa perkara. Itu maksud dia, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, dan menetapkan ia di dalam hatinya akan bahawasanya apabila sukar atasnya meninggalkan kesedapan dan keinginan pada masa yang sedikit, maka betapa tiada sukar atasnya menanggung akan siksa api neraka dan atasnya luput nikmat syurga. Tuan-tuan, yang dia serunya dia kata, kita kena tetapkan dalam hati kita, bila sukar kita meninggalkan kesedapan, keinginan pada masa yang sedikit ni, apatah kita boleh sanggup nak menerima siksa azab Allah Ta'ala yang tidak ada batas dia. Siksa dia tu tak tahu macam mana kita. Yang sekadar kita nak dapat kesedapan dunia ni yang sikit, nak dibandingkan dengan siksa di akhirat yang terlebih pedih pada sifat dia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nak yang macam mana? Tu maksud dia. Jadi pada kita kata mai ke depan ni teruk ni, baik kita suffer waktu lah. Macam kita kata mari hujung tahun nanti akan berlaku apa-apa sekian ni, perjangkaan, pakat-pakat duk simpan makanan, contoh kita kata. Ataupun berjimat-jimat lah, kita pun lah ni pakat jimat sikit, jangan makan lebih-lebih, nanti ke depan tak ada. Jimat sikit, esok lusa tak ada ni. Jimat tu, tuan-tuan, berjimat tu kenapa? Jimat tu teringin nak berlebih teringin, nak makan banyak teringin, tapi ke depan ni nanti bahaya, tak ada apa, semua jadi susah ni. Kan, jangan banyak-banyak sangat, kita pun makan sikit. Teringin nak makan banyak tapi makan sikit, sebab apa? Ke depan. Biar rasa Allah lapang ni, nak buat macam mana ni, tak apa, tahanlah saat. Lagi esok kita nak makan apa pula. Macam tu lah kalau kita kata hari ni, kalau kita nak ikut nafsu, ke depan kita kena seksa. Baik sabar sah. Baik rasa susah sikit, tak apa, tak dunia. Baik penat sikit buat ibadat, tak apa. Penat mengaji sikit, tak apa. Nak banding di akhirat tuan-tuan, Allahu Akbar. Itu maksud dia, tuan-tuan. Maka kita sukar kita menanggung akan siksa api neraka. Adakah kita nak luput pada diri kita nikmat syurga wal ayazubillah. Baik, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang ketiga, pada asbab yang menjadikan israr dalam diri seseorang manusia, menanggung ia akan taubat itu sehari lepas sehari, dan berkata ia selagi akan taubat oleh aku pada masa yang akan datang, dan taubat itu dalam kekuasaan aku. Dia kata taubat ni dalam kuasa aku. Jadi dia tangguh esok kita tak apa, esok boleh, kan, relax hari ni tak apa, esok pula dia kata taubat ni dah esok ada lagi. Dia bertangguh tu kerana apa? Kerana dia rasa esok tu masih ada, kan, esok masih ada. Macam nama drama apa, esok masih ada, Oji Ahmad Daud apa cerita, tuan-tuan tak nak tengok tu.
Bang Mahmud aku. Baik tuan-tuan. Jadi dia merasakan esok tu masih ada, dia bertangguh. Yang kedua dia bertangguh tu sebab apa? Sebab dia kata taubat tu duduk dalam genggaman dia, dalam diri dia. Dia tak boleh, esok pun boleh buat lagi. Esok pun boleh buat, esok pun boleh buat. Dia rasa dia yang akan buat. Kan? Dia kata benda tu duduk pada dia. Tu dia rasa dia bertangguh tu. Kan? Maka dia tidak berbuat taubat lah. Dia tangguh-tangguh. Yang paling besok kalau tangguh esok tu gagah lagi tuan-tuan. Yang paling best dia kata tangguh apa? Pencen nanti lah. Pencen baru taubat. Itu lagi teruk tuan-tuan. Takut-takut tak sempat pencen 60, pencen mati masuk dalam liang kubur dulu. Wala'ayazubillah. Dan berkata ia selagi akan taubat oleh aku pada masa yang akan. Aku akan bertaubat pada masa yang akan datang. Kerana taubat itu dalam kekuasaan dia, dalam keinginan, kemampuan dia. Maka tuan-tuan, dan ubatnya bahawa fikir ia dan mengetahui ia akan bahawasanya umurnya tiada ada dalam kekuasaan dia. Tapi dia kena ingat. Dia kata macam mana kita nak ubati penyakit bertangguh esok masih ada ni? Kena beringat umur kita yang kita kata esok tu masih ada, tapi umur kita pastikah ada lagi esok? Tak pasti. Satgi pun kita tak pasti. Kan? Malam ni tak akan mati, esok pagi ke ataupun petang esok, tak pasti kita. Tak diberikan kita petunjuk, tak mari surat khabar kat kita, tak mari, tak masuk WhatsApp bagi tahu kata esok malaikat maut nak cabut nyawa dah. Dia tak bagi tahu kita. Jadi kata umur kita ni bukan dalam kuasa kita. Kehidupan kita bukan dalam kuasa kita, tu pada kuasa Allah. Bila kita tahu benda tu dalam kuasa Allah, mengapa perlu kita bertangguh dalam berbuat taubat? Kenapa? Kerana kehidupan kita walaupun esok tu mungkin ada, tapi kita ni takut tak ada. Kerana esok tu mungkin ada. Kan? Esok hari apa? Sabtu ada. Kita takut tak ada. Kan? Sedap-sedap duduk dalam kubur dah. Allahu Akbar. Taubat tak ada. Rasa ingat baru esok nak taubat. Kan? Tiba-tiba duduk dalam kubur dah. Malaikat kata duduk ingat esok baru nak taubat ni. Macam mana cerita? Dah jadi. Jadi dalam hal keadaan macam tu, kita kena memikirkan bahawa kehidupan kita ni tidak pasti berakhir bila. Maka kita menyegerakan taubat supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Dan boleh jadi mati ia dengan terkejut sebelum taubat. Tambahan lagi, jika sukar atasnya meninggalkan keinginan pada masa sekarang. Yang kedua, kalaulah kita sukar meninggalkan keinginan nafsu, kita sukar meninggalkan maksiat waktu sekarang, adakah mungkin kita boleh meninggalkan maksiat pada masa yang akan datang? Faham maksud tuan-tuan? Dia ni duk kerja buat maksiat. Kata taubat ni dia tak apalah, nanti saya taubat lah. Kan? Adakah nanti-nanti tu dulu, nanti-nanti dia kata tu akan boleh dia tinggalkan maksiat berbanding dengan waktu lah. Ibarat kita menanam, kita nak cabut sebatang pokok. Tuan-tuan nak cabut sebatang pokok waktu kecil dia ke ataupun waktu dah besar? Mudah. Waktu kecil mudah cabut. Pasal apa? Pasal dia belum berakar lagi. Kalaulah dia dah berakar besar, tuan-tuan, nak cabut kena panggil jentolak. Nak cabut dia payah. Pasal apa? Dia berakar. Begitulah maksiat ni, kalau dah dia sebati dalam diri kita, kita nak meninggalkan dia, jadi payah. Dah dia berakar dalam diri kita. Sebab tu dia kena buang waktu kita kuat. Apatah lagi pada usia kita yang tak larat. Waktu tu dah nak taubat, waktu tu baru nak mari surau, tak jadi. Kan? Dia tak larat lah nak mari surau. Pasal waktu sihat pun nak mari. Kita mengharapkan waktu tak sihat nak mari, lagi susah. Jadi dalam hal keadaan begitu, ibarat dengan pokok tadilah, kita buang maksiat waktu dia belum berakar, dia belum sebati dengan diri dia, supaya dia mudah keluar daripada diri kita dan kita mudah melaksanakan taubat. Itu maksudnya. Jika suka atasnya meninggalkan keinginan pada masa sekarang, nescaya pada masa yang akan datang lebih sukar ia. Dan jika adalah ia menanti akan hari yang mudah atasnya pada hari itu melawan nafsunya, maka iaitu hari yang belum dijadikan akan dia adalah yang dibandingkannya seperti seorang yang menghendaki ia mencabut pohon kayu
dan lemah ia daripadanya kerana kuat akarnya, maka menangguhkan ia kepada tahun yang akan datang, dan mengetahui ia akan bahawasanya pokok kayu itu bertambah besar dan bertambah kuat akarnya, dan ia bertambah tua dan lemah, dan yang demikian itu sehabis-habis jahil, habis-habis bodoh pada pemikiran yang bertangguh-tangguh untuk berbuat taubat dan meninggalkan maksiat. Wallahu a'lam. Sikit kita dan satu yang terakhir. Yang keempat, asbab menjadi israr, bahawa menjanjikan ia akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan maafan, dan ini sehabis-habis bodoh kerana harap ia akan kelepasan pada ketika tiada, mencelai ia akan jalannya, menjalani ia akan jalannya, dan yang demikian itu tiada bisa, seperti tiada bisa berlalu perahu pada daratan. Tiada bisa berlayar perahu pada daratan. Baik, tuan-tuan, dia kata bila mana seorang itu dia duk merasakan pada dirinya, dia kata pada diri dia, Allah Ta'ala tu maha pemurah, Allah Ta'ala tu maha pemaaf, Allah Ta'ala maha pengampun, sebagai alasan untuk dia menangguhkan taubat. Alasan dia tak meninggalkan maksiat tu kenapa? Allah maha pengampun, kan? Sambil duk serokok, Allah maha pemaaf, duk buih sekali, Allah maha dia duk guna buih tu saja jenuh, tuan-tuan. Kan tak? Jadi dalam mengharapkan dia seolah-olah duk menipu diri dia sendirilah. Dia menangguhkan taubatnya disebabkan apa? Disebabkan perasaan begitu. Sebenarnya mereka ini mempunyai pemikiran yang tidak benar. Syekh yang sebut kata bodoh ni tu. Bukan saja saya sebut ni, saya kira orang marah pula. Kata dia sebut bodoh sebagainya. Ni dia Syekh sebut. Jadi orang yang pemikiran tak benar kerana mengharapkan kemurahan daripada Allah dan kemaafan daripada Allah pada ketika dia melazimi akan berbuat maksiat. Dalam dia berbuat maksiat, dia mengharapkan pengampunan. Dalam dia melazimi maksiat, dia mengharapkan kemaafan. Macam mana? Jadi kena meninggalkan benda tu, barulah kita mengharapkan akan kemaafan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat dia kata kapal tidak akan berlayar di atas daratan. Kapal duduk dalam laut lah, dia tak boleh berlayar dalam daratan, di atas daratan. Jadi atas daratan ni dia jalan. Itu dah nak masuk kepada kita, tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita berhenti di situ dan kita akan sambung pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dan moga-moga kita dapat bertemu, kita sambung pada Ramadan ni lah. Saya baca kitab ni ke ada tajuk lain? Tak ada lah. Baca ni senang je. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta